أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat saya bersama dengan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat pada malam ini dan menyambung kembali pembacaan kitab Akhlak Seorang Muslim. Tempoh hari kita berhenti di halaman 253 Antara contoh-contoh yang baik untuk menjelaskan betapa besarnya pemberian dan sedekah. Kita ambil ni bab pemurah. Jadi masuk dalam pemurah tu adalah pemberian, anugerah, pemberian, sedekah termasuk. Untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala ialah sebagaimana wahyu Allah kepada Nabi Yahya alaihi salam supaya baginda mengajar umatnya seperti berikut. Wa amurukum bis sadaqah wa mathalu dhalika kamathali rajuli asarrahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi wa qarrabuhu liyadribu unuqah faja'ala yaqul hal lakum ufdi nafsi minkum wa ja'ala yu'til qalila wal katsira hatta fada nafsah rawahu al-hakim. Aku memerintahkan kalian supaya bersedekah. Ini adalah perkataan Nabi Yahya kepada umat dia. Iaitu ibarat seorang yang telah ditawan oleh musuhnya. Sedekah tu dia buat satu perumpamaan. Perumpamaan seorang yang telah ditawan oleh musuhnya. Tangannya diikat ke leher, lalu diseret untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku menebus diriku? Lalu orang itu memberikan sedikit demi sedikit sehingga banyak dan akhirnya berjaya menebus diri. Gitulah. Yang kita buat keluar sikit-sikit, kita duk bagi, kita duk segah sikit-sikit. Lama-lama dosa kita buat tu macam itulah. Lama-lama dosa kita tu akan tertebus. Hadis riwayat Hakim. Terdapat berbagai jenis sedekah yang dapat dikeluarkan, sama ada berupa pemberian, zakat, infak dan lain-lain. Semua itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dari aspek ini dapat kita lihat akan kekuatan hubungan seorang muslim dengan agamanya. Tidak ada penderitaan seberat yang dirasakan oleh orang bakhil yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh kemajuan yang besar bagi dermawan yang melakukan dengan hati yang ikhlas kerana Allah. Dia ada dua di sini. Cerita orang bakhil yang ada prasangka buruk dengan Allah, dia berbeza dengan dermawan yang ikhlas hati. Dia duduk di situ. Paragraf ni dia cerita gitu. Dia bakhil sebab dia ada prasangka buruk dengan Allah. Prasangka buruk tu macam mana? Dia tak yakin kalau dia bagi ni, kalau dia bagilah ni, perasaan tak dapat dah. Tak ada dah. Dia duk rasa macam tu, kan? Bila dia bagi tu tak ada dah benda tu.
sebab dia ada prasangka buruk. Sepatutnya dia tak boleh ada begitu dengan Allah. Bagilah, bila orang yang minta tu orang susah dan sebagainya, orang yang memerlukan, bagilah. Kita bagi, jangan ada maksudnya macam seolah-olah macam bila dah kita bagi, lepas tu kalau kita nak cover balik, kita kena usaha. Betul lah usaha, tapi yang nak bagi maha pemurah tu adalah Allah. Nanti tengok di depan. Dengan orang yang dermawan melakukan dengan hati yang ikhlas. Dia nak jadi dermawan ni, dia bukan mesti kaya. Dia nak jadi dermawan ni bukan dia mesti kaya. Orang miskin pun boleh dermawan. Nanti di depan ada cerita. Depan tu ada cerita. Orang miskin tapi boleh jadi dermawan. Dia orang kaya tu, dia boleh jadi dermawan dan dia boleh jadi bakhil. Dia boleh ada dua. Orang miskin nak bakhil, lepas dia bukan ada apa pun. Dia memang dia tak ada apa pun. Tapi bila dia ada, dia boleh bagi. Tu dia boleh jadi dermawan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan. Ini kita dah baca minggu itu ni. Hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kekayaan kamu dengan zakat. Harta kita tak mau bagi hilang, tak mau bagi rosak, tak mau bagi apa, tak mau bagi ada timpa keburukan, maka kita keluarkan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah saudara-saudara kalian yang sakit dengan sedekah. Kita dah ambil dah minggu sudah. Bila sakit tu banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Wastaqbalu amwajal bala'i bidu'ai wa tadarru'. Dan sambutlah musibah dengan doa dan tadarru'. Maksudnya khusyuk menghadap diri kepada Allah. Bila datang amwajil bala, amwaj ni maksudnya ombak-ombak. Bila datang ombak bala, bala yang datang macam ombak bertimpa-timpa tu, maka kita sambut dia, kita hadapi dia dengan doa dan rendah diri, bukan dengan sombong. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada pukulan yang paling berat terhadap syaitan, tidak ada yang paling mudah untuk menjauhkan hasutannya kecuali dengan bersedekah dan zakat. Ya. Nak jauh pada syaitan tu, banyakkan bersedekah. Kalau ada harta kita yang kena zakat, keluarkan zakat. Kerana syaitan berusaha melunakkan jiwa seseorang itu untuk menghalanginya melakukan sedekah. Ya, syaitan duk pujuk tu. Bagi apa kat depa, depa bukan tak ada duit, dia ada duit. Tu duk main bisik kat telinga aku tu. Kan? Duk main bisik. Nak boh berapa dalam tabung masjid, seminggu pun dapat sampai 4,000. Dia main. Dia main gitulah, dia main bisik. Jadi kita pun tahan tak bagi. Kan? Dia main macam tu. Dia suka main tu. Jadi jangan, sebab syaitan dia bisikkan benda yang begitu. Tengok apa yang Tuhan sebut ni dalam Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, bersifat bakhil dan kedekut. Bersifat bakhil kedekut tu syaitan. Dia menjanjikan kefakiran. Main duk bisik, jangan buat betulah gini, macam-macam duk bisik kat telinga kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan. Fadl maksudnya limpah kurnianya. Dan ingatlah, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Saya pernah baca ni ayat Quran ni. Saya pernah kata beberapa orang kenalan saya lah, yang saya kenal, dia duk beli nombor ekor. Dia duk beli nombor ekor, duk main judi. Jadi saya tahulah. Saya tahu. Lepas tu bila kita duduk makan sama-sama tu, kita pun ceritalah. Kan? Judi ni benda syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran. Habis ya. Tu saya buat ke mana lah? Saya buat macam mana lah? Dia tak kaya.
Tapi yang kaya siapa? Allah Maha Kaya. Lepas tu dia boleh bagi kat siapa pun. Saya dah ambil gambar. Lepas tu saya tunjuklah kat kawan-kawan. Dia duk ada lah, kawan tu pun duk ada sekali lah tahun tu. Tapi kita tak kata, kita tak tunjuk direct dengan dia lah. Tapi kita kata tu biar seolah-olah kita tak tahu, tapi dia terasa. Saya ambil gambar kedai-kedai 4D. Saya ambil gambar, saya tunjuk ke mereka. Dia tengok, ada penuh depan kedai ni motosikal. Kereta pun paling kuat Wira. Kereta Mercedes tak ada, kereta BMW tak ada. Kan? Bila tengok gambar dalam tu hak beratok, semua hak teruk-teruk mah. Orang tu balik pada kerja kontrak lah apa semua. Betul-betul dia susah. Tak ada lah, kalau lah main judi tu dia boleh kaya tu. Penuh dah hak orang-orang mewah ni apa semua duk pergi beli situ. Berebut depa beli banyak dah. Kesian kat depa ni. Depa ni jadi mangsa, yang untung tokek besar tu. Depa tak tahu mana pun. Kalau dulu hak nombor ekor tu memang tu dia pakai kuda. Kat Kuala Lumpur dulu ada kan padang nombor kuda tu ada. Lah ni dia buat apa? Twin Tower ke apa dia buat tu. Kan? Dia buat tu. Dulu situlah tempat nombor kuda tu. Betul lah dia pakai nombor tu apa semua. Lah pakai komputer. Lah ni pakai komputer. Bila beli nombor tu pun dia punch dalam komputer tak keluar benda tu. Artinya boleh tak keluar first prize, siapa pun tak beli nombor tu. Boleh? Sebab benda komputer. Sebab tu benda komputer. Kita ada kena tipu lagi tu, ada main benda tu. Tak ada kaya mana pun. Sajalah dia sembang tanya, ada kawan-kawan yang non-Muslim, dia pada main. Tanya dia boleh ke? Dia kata sebenarnya tak boleh tahu mana pun. Dia kata hak kita keluar, hak tu dapat balik. Hak tu je dia kata. Macam dia kata dulu ni, kata lama dia duk main, dia kata 1 minggu RM20, sebulan RM80. Dia kata kalau hak dia main pakai kad, kalau main hak pakai daun teruk tu, sebulan gaji sekali masuk habis, dia kata. Tapi kalau beli hak ni, dia kata boleh had juga, dia kata seminggu RM20. Lepas tu kata dia pernah dapat. Dia kata kadang setahun tu dapat tu cover balik hak duit keluar itu. Kan ada apa pun. Tak ada tahu mana pun. Kan? Kot lah dia duk main tu dia kaya. Tak ada tahu mana pun. Saya pernah duduk parti. Dia kedai tu sebelah tu. Dia sebelah kedai 4D tu ada kedai makan, restoran. Tak tahulah. Tapi hak saya tengok lah, kawan-kawan pun ada, saudara. Mereka ada buku mereka nah. Mereka ada buku. Buku tu nombor-nombor apa semua tu. Dia kalau dia ni, dia ada buku tu. Buku tu berdasar pengalaman dia apa semua tu. Kali ni nak nombor apa, dia ada buku dia tu. Macam buku sifir. Kita tengok pun tergelak. Ngaji matematik sekolah tak lulus pun. Tapi buku sifir tu duk ada. Gitu. Kesian kat mereka ni. Kesian kena tipu dengan kapitalis dan sebagainya. Mereka keluar duit. Hak kaya-kaya orang lain. Jadi kita jangan jadi hak tadi itulah. Orang bakhil yang berprasangka buruk kepada Allah. Jangan jadi gitu. Sebab Allah itu, Allah menjanjikan kekayaan bagi kita. Dan juga limpah kurnianya. Jadi yakin dengan apa yang disebut oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yukhriju rajulun syai'an min sadaqati hatta yafukka anha li hayyin 70 syaitanan kulluhum yanha anha. Orang tidak akan mengeluarkan sedekah sebelum dia melepaskan dirinya dari gangguan 70 syaitan yang semuanya berusaha mencegah. Lepas bila kita boleh bagi sedekah, kita dah boleh mengatasi 70 syaitan. Dia kelebihan dia. Kita boleh, kita dapat lawan itu. Jadi kena ada dalam hati kita. Ketika manusia sedang membahagi penghasilan mereka, biasanya akan berlaku di antara mereka yang tidak puas hati dan bersifat mementingkan diri, susah untuk ditinggalkan. Sifat tak puas hati, pentingkan diri, hak tu memang payah nak tinggal. Bersifat mementingkan diri termasuk menggunakan untuk makan, minum dan sebagainya. Tetapi mengenai bahagian yang perlu disediakan untuk bersedekah di jalan Allah tidak difikirkan.
Dia lebih fikir untuk kepentingan diri dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa pada suatu hari beberapa orang sahabat memotong seekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, apa yang masih tinggal daging kambing yang dipotong? Dalam kambing tu hak mana yang masih ada lagi, hak mana masih tinggal lagi? Aisyah menjawab, yang tinggal ialah paha kambing ya tinggal. Rasulullah menanggapi, Rasulullah balas balik, Rasulullah kata apa? Semua masih tetap tertinggal kecuali pahanya. Bukan paha aja yang tertinggal, sebenarnya semua tu masih tertinggal. Maksudnya semua tu ada kecuali paha. Pasal apa? Paha tu tak bagi kat orang, hak lain tu semua bagi kat orang. Jadi hak bagi tu hak ada, hak tak bagi tu tak ada. Bila kita bagi, hak tu hak kita sebenarnya. Kita akan tuntut di akhirat, akan diberi, dia akan dapat balik kita. Macam saya sebut dululah, bila kita buang duit dalam tabung tu, walaupun kita buang RM1, tu hak kita. Hak duduk dalam beg duit ni berpuluh beratus tu bukan hak kita. Tu bukan hak kita. Mati esok tak boleh buat apa. Kecuali masa hidup ni kita bagi semua. Kan kita ambil hadis dulu yang kata hak kita tu apa? Apa hak kita makan, hak boleh masuk mulut. Kan? Ada kadang nak makan tak ada masuk mulut, jatuh. Bukan hak kita agak, walaupun duduk dalam pinggan kita. Tu. Apa yang pakai sampai dia lusuh, hak tu hak kita. Yang tu hak kita. Hak lain pada tu bukan. Dapat gaji 10,000 pun bayang rumah, bayang kereta, bayang ni semua orang. Mana ada hak kita? Hak kita tu hak boleh kita ambil dan kita boleh sedekah. Tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penegasan makna firman Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis. Yanfad, habis, hilang. Apa yang ada kat kita semua habis, hilang, lenyap. Dan yang ada pada Allah tetap kekal. Habis tu bila kita bersedekah, kita infak, kita tolong orang ke jalan Allah, yang tu kekal. Yang tu kekal. Hak lain habis. Yang tu sebut tadi habis, apa semua tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Ya ibna Adam, ufrigh min kanzika wa inda la harq wala gharq wala sarq ufikahu ahwaja ma takunu ilaih. Rawahul Baihaqi. Wahai anak Adam, habiskanlah timbunan hartamu. Apa yang ada padaku tidak akan terbakar. Artinya apa yang ada dekat Allah tak akan terbakar. Apa yang ada kat manusia boleh terbakar. Tapi apa yang kita dah buat apa semua, pahala yang Tuhan yang kita dapat, yang Tuhan bagi itu tersimpan kat Allah, pahala tu tak akan hilang, tak akan terbakar. Tidak akan terbenam, tidak akan tenggelam dan tidak akan tercuri. Akan aku cukupi keperluan yang paling dikehendaki. Allah akan cukupkan apabila ada benda-benda yang tak, ada benda-benda yang tak cukup. Allah lah yang akan mencukupkan. Kita jangan susah hati. Apakah kita takut miskin apakah kita takut miskin dengan bersedekah? Sedangkan kita hamba Allah yang maha kaya. Begitulah maksudnya gitu. Kita takut jatuh miskin ke dengan bersedekah? Sedangkan bila kita bersedekah tu, bersedekah kerana Allah yang maha kaya. Ada orang berfikir bahawa dengan bersedekah akan mengurangi kekayaan dan akan menghadapi kesusahan. Bahkan ada kala orang yang menyangka bahawa dengan bersedekah akan hilang ketenangan dan kenikmatan hidup. Orang yang berfikir seperti itu sebenarnya ia merupakan bisikan syaitan terhadap orang-orang yang bakhil. Pada hakikatnya, sedekah adalah salah satu jalan bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Orang yang menjadikan tangannya sebagai jalan pemberian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepadanya
dan dia akan sentiasa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wala zulmin wala zulima 'abdun muzlimatun sabara 'alaiha illa zadahu Allahu biha 'izza wala fataha 'abdun mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrih." Rawahu Ibnu Majah. Aku bersumpah mengenai 3 perkara. Pertama, sedekah tidak akan mengurangi kekayaan hamba Allah, takkan kurang. Bagilah, tak usah bimbang. Yang kedua, hamba Allah yang sabar menghadapi kezaliman atas dirinya pasti akan dibuat lebih mulia oleh Allah. Orang buat zalim dekat dia macam-macam, dia bersabar, maka Allah akan muliakan dia. Dan yang ketiga, hamba Allah yang membuka pintu meminta-minta kepada orang lain. Kerja minta ya, minta orang ni, minta orang ni, macam duk sebut dulu ni lah kan. Bantuan apa kerajaan buka, semua dia minta walaupun dia mampu. Minta anu, minta ni, apa akan jadi? Allah akan membukakan pintu kemelaratan baginya. Melarat itu susah sedia, tak pernah senang, duk susah ya. Orang yang bersikap pemaaf, jiwanya sentiasa lapang. Dia akan segera berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dia akan memandang setiap orang yang datang meminta pertolongan sebagai orang yang datang membawa rezeki. Itu dia. Jangan kata orang, kalau kucing pun dia meminta kat kita, kita bagi dia makan. Dia mai tu kan apa? Rezeki lah. Dia mai tu rezeki lah. Kucing ke, burung ke, apa binatang pun kita bagi makan, tu semua rezeki. Tu semua rezeki. Jangan takut. Tu semua rezeki. Belilah. Macam depa duk pi di Madinah kan. Ada burung pati banyak belilah. Kadang beli makanan tu mahal, tak apalah, belilah. Tu rezeki. Dia main minta makan, kita bagilah dia makan. Kucing main minta nak makan, bagilah dia. Kalau benda dia boleh makan, bagilah. Mi goreng dia tak makan, kita makan mi, dia main minta, tak payah so dia minta ke orang lain lah. Tapi kalau benda-benda lain yang kita makan, dia boleh makan, tak apa, bagi dia makan. Hak tu rezeki tu nah. Dengan sedikit sahaja barang yang dapat diberi, mungkin pada hari yang lain dia akan mendapat lebih banyak. Bagi sikit tapi Allah balas balik banyak. Tuan-tuan buatlah. Saya nak cerita, saya bila dah buku ni lama lah duk baca, bila dah guru-guru pun duk mengajar apa semua, duk pesan jangan kedekut. Saya ada seorang guru saya tu, dia meninggal dah lah. Tapi di rumah dia, kalau kita pergi sedia-sedia ni, masa dia hidup tu, takat 50 kampit beras tu dia dah. Bendang dia semua nak menakan buat. Kadang ada bayang, ada tak bayang. Dia kata gitu. Tapi kita pergi di rumah dia tu, dia tengok beras tu penuh. Kalau orang susah kan pergi bagi. Dia pergi bagi beras. Duit ni duk ada sedia. Duit duk ada sedia. Tak putih duit dia tu. Duit tu duk ada selalu ya. Rezeki dia tu sentiasa ada, tak pernah kata kurang. Kadang-kadang dia tak tahu mai, dia kata orang mai bagi sampul, dia pun bukan tahu pun, dia kata sampul tu bagilah kat bini dia, suruh beli lauk esok ke apa semua. Tak pergi bini meh bang tak buat banyak sangat, dia akan buka pun, dia kata orang bagi terlampau, ada yang bagi banyak, dia kata sampai ribuan ringgit pun ada juga orang bagi. Dia tak pernah ambil peduli, tapi dia sentiasa tolong orang. Kalau bulan puasa, masuk bulan puasa ya, 100 kampit beras tu mesti dah dia bagi. Dia bagi beras, gula, kopi, telur, dia kata. Tu kurang-kurang depa nak buka puasa, nak makan song, dah ada. Dia fikir macam lah. Kita kerja tak boleh buat. Dia boleh buat, dia boleh bagi benda tu. Tapi tengok hidup dia itulah, tak ada susah. Kemudian Islam menyeru kepada kaum muslimin supaya memperbanyakkan sedekah. Kerana dengan bersedekah merupakan perkara yang paling baik untuk memperoleh kurniaan Allah. Syarat dia. Dalam sebuah hadis kursi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan manusia
ya abdi anfiq yadullahi mala'a la yaghidhuha nafaqah sahhaul lail wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghudda ma biyadihi rawahul Bukhari. Wahai hambaku, bersedekahlah tangan Allah yang penuh dengan nikmat kurnia tidak pernah menahan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian mengetahui apa yang telah diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Banyak sangat yang Tuhan bagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu nak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak terkira, tak terhitung, terlampau banyak. Allah tidak pernah menahan apa yang ada di tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Ni ayat ni yang kena pegang, kena ingat bila-bila ayat ni. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Aduh zaman sahabat dulu, zaman apa Nabi apa semua, yang depa boleh bagi tu pasal ni lah. Depa bila dapat ayat Quran, depa baca, depa faham, pegang, beramal benda tu. Tak usah bimbang apa yang Allah bagi tu, apa yang kita keluar, Allah akan ganti. Selalunya lah, selalu kita sebut kita lah, tak ada Allah nak ganti hak lebih teruk pada kita bagi. Lebih baik lagi ada. Allah tak ganti hak lebih teruk, Dia akan bagi yang lebih baik. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang yang bersedekah semasa dalam keadaan senang atau susah, dia akan sentiasa memperoleh perhatian Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berdoa memohon supaya rezekinya bertambah. Sedangkan orang yang menimbun kekayaan sentiasa membayangkan kehilangan hartanya. Terlampau banyak kan, terlampau banyak harta dia tu takut hilang. Hak ni takut hilang, hak ni takut hilang, bimbang. Dia bimbang. Takut pencuri mai dan sebagainya. Orang tak ada harta, tidur malam tak kunci pintu, tak ada nak rasa apa, tak ada nak bimbang apa. Dia main nak ambil lah apa dah. Bantai tilam ada, lem dah, duit kan ada, 3-4 ringgit ada lah, banyak-banyak tak ada kan. Tak balik modal pergi macam tu kan. Tapi orang kalau hak harta banyak, tu yang dia duk bimbang, takut kehilangan harta dia. Apakah mereka berfikir bahawa akan kekal bersama hartanya, atau hartanya akan kekal bersama mereka? Fikir tengoklah, harta kita tu nak kekal kah? Kekayaan adalah barang pinjaman yang pindah ke tangan kita dari tangan orang lain, dan pada saatnya akan pindah juga dari tangan kita ke tangan orang lain. Tidak ada guna orang yang mempunyai harta dan bakhil dengan kekayaannya serta mempertahankannya. Apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia tidak kekal. Akhirnya akan ditinggalkan dan akan kembali kepada Allah. Manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak berharta, tidak berkedudukan ataupun pangkat, sama seperti masa dilahirkan. Macam tu lah. Tak ada lah kod dia raja nak pakai dia punya tengkolok ke, nak pakai dia punya crown ke, tak ada. Baju dia nak pakai hebat-hebat, tak ada. Semua orang akan dibangkitkan telanjang. Aisyah tanya Nabi, kamu pun macam tu juga kah? Nabi kata, ya. Nabi pun bangkit esok tak ada pakaian juga. Tapi masa tu Nabi kata, orang tak fikir lah. Yang orang duk takut nak kena panggil, nak kena bercara. Nak kena panggil, nak kena bercara. Seorang-seorang manusia ni, dia ada lebih kurang 90 scroll, gulung catatan dia tu, tak kurang tu, di mana satu-satu catatan tu dikatakan sebesar bumi ni. Sebab detail dia berada hidup sampai dia mati tu. Hak tu yang takut sangat tu. Nak sembunyi apa semua tak boleh sembunyi. Semua ada catat.
Komputer tak apalah, terdelete habis. Ni tak delete dah, kekal dah kan. Tu macam mana nak jawab? Tak dan fikir lah, ada baju tak ada baju tu tak dan. Tak dan fikir benar tu. Pada hari kiamat dia akan memikul beban berat akibat perbuatan yang bakhil semasa hidup. Masa itulah rasa rugi sebab harta dia banyak, dia kena pikul. Dulu kita ambil dah hadis itu kan, harta tu akan bertukar menjadi ulang, kemudian ulang tu akan ligan dia dan akan patuk dia. Itu dalam satu hadis. Ni pun dia hidup, dia ada harta dia macam tu lah. Harta yang tak keluar zakat ke apa semua ada gitu. Dia akan ada harta-harta tu semua. Dia tanggung, berat, susah. Maka para malaikat akan bertindak keras terhadap manusia pada masa hidup yang lalai terhadap kewajipannya. Geng-geng ni semua malaikat tak ada cakap lembut-lembut. Semua cakap keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rawahu Muslim. Setiap pagi yang dialami oleh hamba Allah, dua malaikat akan turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah pengganti kepada hamba-Mu yang bersedekah." Pagi-pagi kita dah sedekah, malaikat dah doa, suruh bagi ganti. Tapi gitu, dah habaq dah. Kita bagi 10, Allah akan balas balik. Kita bagi 1, Allah balas balik 10. Kalau kita bagi 10, Allah balas balik 100 lah. Gitu. Tu memang sifir dia memang macam tu. Sifir dia memang macam tu. Lebih lagi kot ada. Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian bagi hamba-Mu yang bakhil." Gitu. Doa begitu. Tapi kalau orang yang pemurah ni, malaikat akan doa pada dia pengganti yang banyaklah. Orang yang suka mengumpul harta kekayaan kerana ingin memberikan anak-anaknya hidup dalam keadaan senang, ini adalah maksud baik. Setiap orang Muslim wajib menjaga keluarganya supaya mereka tidak bergantung hidup kepada orang lain. Boleh. Maksudnya boleh kita ada rumah, ada tanah apa semua kan. Boleh ada rumah 2-3 tak apalah, nak bagi kat anak-anak boleh. Itu tak ada masalah apa. Kena, tapi dia ada had lah, kena jaga. Tengok apa sabda Rasulullah, "La an tadara warasataka aghniya khairum min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Rawahul Bukhari. Apabila engkau meninggal, engkau akan meninggalkan ahli waris yang kaya. Itu lebih baik, bukan lebih banyak. Itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara. Kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan mampulah, bukan kita kaya sangat pun. Lebih baik daripada kita tinggalkan dalam keadaan sengsara dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Jangan sampai semua harta kita habis bagi. Nanti bila dah kita mati, anak bini nak duduk tang mana pun tak ada. Jangan begitu. Nabi kata kita tinggalkan dia dengan dia ada harta sedikit, lebih baik daripada dia tinggal jadi papa kedana pergi duk minta kat orang pula. Jangan begitu. Boleh, yang tu boleh tinggal. Dia kalau dalam bab wasiat, kalau kita nak wasiat pun dia boleh 1/3. 1/3 daripada harta kita, tak boleh lebih. Sebab ada sahabat tanya pada Nabi, dia ada seorang anak perempuan, dia nak tinggal, jadi dia nak tinggal setengah. Nabi tak bagi, tinggal setengah. Dia tanya 1/3, ya, Nabi kata 1/3. Itu paling banyak lah. Akan tetapi harus diingatkan bahawa seseorang yang ingin menjamin kehidupan keluarganya mesti melakukan perkara yang baik, mencari rezeki dengan jalan yang halal dan suka bersedekah daripada hartanya, serta tidak mengabaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dah ada di situ cari rezeki, didik ahli keluarga, jangan tinggalkan kewajipan. 3 tu. Cari rezeki, lepas tu didik ahli keluarga, kemudian jangan abaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung Fahzan. Ketuh ya. Okey.
Sikit lagi kita ambil satu ayat Quran ni sebab dia nak cerita berkaitan dengan keluarga tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Hati-hati. Hati-hati. Dia bukan jadi penolong kita, tapi sebaliknya jadi musuh kepada kita. Jadi hati-hati. Mungkin kita ada nak bantu, kita nak derma, kita nak buat tu, dia duk kata tak payahlah, tu suruh buatlah, gitu. Hati-hati benda tu. Samalah dengan anak-anak kita yang habiskan duit dan sebagainya, yang tidak beriman, kena hati-hati. Awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Saya banyak kali dah sebut benda ni. Banyak lagi kawan-kawan pun sebut. Kita janganlah kita duk kata bila kita berkelahi dengan orang ke kita apa, kita jangan duk kata apa, tak apa aku tunggu di padang mahsyar esok. Yang duk buat gitu, kita belum tentu kata kita menang. Hak ni kalau ikut dalam ayat ni, isteri kita, anak kita tu dia jadi musuh kita, tapi kita maafkan dia, maka Allah akan maafkan kita. Kita maafkan orang buat salah pada kita, Allah akan maaf kita. Jadi hari ni pun kalau ada orang yang buat salah kita, maafkan teruslah. Terus ada tunggu pada. Mudah-mudahan Allah akan maafkan kita. Bila Allah maafkan kita, barulah rezeki kita murah. Jadi bila Allah duk murka, sentiasa duk murka kat kita, doa berpuluh tahun tak dapat. Duk doa tapi tak dapat. Pasal apa? Sebab jalan kita dengan Allah tu dah tertutup. Maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Ayat dia duduk di sini. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Itu yang kata fitnah. Harta benda, anak-anak dia jadi fitnah, dia jadi ujian. Fitnah ni maksud ujian. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Anak yang Tuhan bagi kat kita jadi ujian. Harta yang Tuhan bagi kat kita jadi ujian. Jadi dan Nabi pernah sebut, dia kata aku bimbang umat aku diuji dengan kekayaan, tapi aku tidak bimbang umat aku diuji dengan kemiskinan. Nabi tak takut. Tak takut diuji dengan kemiskinan, susah apa semua, dia boleh bertahan. Duduk dalam Islam, tak keluar dan sebagainya. Tapi takutnya bila diuji dengan kekayaan. Bila diuji kekayaan, bukan dia sedang. Dia tak sedang. Dia duk berasa kata, dia dapat harta apa semua ni, duk jadi elok apa semua, sebab Tuhan sukalah. Tu yang lain dia dapat. Dia hanyut. Makin lama makin hanyut. Makin lama makin hanyut. Hanyut dalam kekayaan. Tak sedap benda-benda tu semua. Dulu masa susah boleh main masjid. Bila dah senang, ada harta apa semua, tak dan main. Main sekali ataupun main malamnya. Bila dah lama tak nampak dah. Boleh main Jumaat Masa lain tak nampak. Sebab apa? Bisnes dah besar. Bila dah lama Jumaat pun tak nampak. Duk pergi Kuala Lumpur lah apa semua, duk buat rusak tu. Takut benda macam tu lah. Takut bila dapat benda tu menyebabkan kita lalai, kita leka. Tu yang kata tadi tu. Yang kata tadi tu apa? Harta tu tadi dia menjadi fitnah kepada kita. Orang yang duduk berpangku tangan, tidak mahu berjuang kerana ingin terus bersanding dengan isterinya, atau orang yang tidak mahu bersedekah dengan hartanya agar dia dapat mengumpulkan kekayaan untuk diwariskan kepada anak keturunannya, maka dia adalah orang yang derhaka kerana mengingkari kewajipan dan tidak bersyukur ke atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya dia telah membuat sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Gitu.
duduk di rumah tak mau keluar mana, duduk bersanding dengan tu ayat dia pun sedap lah, duduk bersanding dengan bini ya. Orang azan pun tak main, orang azan pun orang azan tak main, dia tak, aku kan tak mayang, aku semayang. Oh tak, jangan gitu. Yang tu ada hadis tu, saya duk share dah hadis tu. Dia ada 3 golongan, saya nak sebut sekali lagi. Dia ada 3 golongan yang Allah jamin. Allah jamin kalau dia hidup hari itu, Allah jamin dia dapat rezeki dan rezeki dia cukup. Kalau dia mati hari itu, Allah jamin dia masuk syurga. Dia ada 3. Yang pertama, orang yang masuk rumah dia bagi salam. Rumah dia sendiri, dia masuk bagi salam. Sebab tu benda ni kena ajak dengan anak-anak. Kita balik masjid bagi salam, balik kedai bagi salam, walaupun rumah kita. Jangan keluar masuk gitu je kan? Masuk tu bagi salam. Artinya dia hidup hari tu, kalau dia hidup tu dia ada rezeki dan rezeki dia cukup. Kalau dia mati hari tu, dia masuk syurga. Ni Nabi sebut ni, jaminan Allah. Yang kedua, orang yang main masjid. Sebab tu kok mana pun hari-hari main masjid. Kita tak boleh nak main masa orang azan sebab dah kerja apa semua. Orang semayang pukul 1 suku 1:30 tu orang semayang zuhur, kita tak dan. Kita pukul 2, 2:30 baru boleh main. Main juga. Jangan tak main. Main juga semayang di masjid ni. Pasal apa? Nak dapat rezeki dan Allah jamin rezeki itu cukup. Pagi-pagi duduk keluar subuh, tengok mereka pergi kerja, tak singgah masjid. Balik sampai lepas isya baru balik mengeluh. Kerja ni, Grab pun buat, Food Panda pun buat, hak ni pun buat, tak cukup-cukup. Bila kita tengok hadis tu, memang tak cukup. Dah hang tak singgah masjid, jangan singgah masjid. Cukup nak kalut pergi mana? Tak, hak tu Nabi sebut, Allah jamin tu. Main masjid, rezeki dia ada hari tu dan cukup. Dan yang ketiga, payahlah sikit tak dapat. Yang pertama, kedua kita boleh. Yang ketiga, orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Pergi beli tiket, pergi Palestin lawan Israel, kok boleh dapat kita tahu itulah. Tapi dua ni boleh dapat tak? Boleh dapat. Boleh buat tak? Boleh buat. Dia bukan kata kita kata macam tadilah, macam sembahyang, tak semestinya kalau kita boleh datang tepat waktu orang sembahyang zuhur kita ada, orang sembahyang asar kita ada, tak apa. Tapi kalau kita tak ada macam mana pun, singgah di masjid, main masjid, tu nak sebut tu. Sebab hadis tu kata orang yang main ke masjid, mainlah masjid. Main masjid tengah hari duk kerja pejabat tu, keluar pergi makan, singgahlah masjid. Tu yang tu penting bagi ada benda tu. Barulah rezeki ada dan sebagainya. Kemudian banyakkan sedekah. The more you give, the more you get. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita akan dapat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.